Dia gelak je. Lepas tu dia kata, you jangan ingat you pandai lah, kita orang lagi pandai dia kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Bayar dahulu sebelum pinjaman diluluskan. Itulah antara taktik sindiket pinjaman tidak wujud yang menjalankan aktiviti penipuan melalui media sosial. Malah ada juga mangsa yang terjerat gara-gara mendapat surat tawaran pinjaman palsu. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Waspada dengan iklan-iklan yang menawarkan pinjaman wang di laman sosial dengan pelbagai tawaran dan syarat yang sangat mudah. Hati-hati, ini adalah perangkap skamer. Penipuan pinjaman tidak wujud di Selangor mencatatkan peningkatan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua apabila statistik menunjukkan jumlah kerugian mencecah lebih RM500,000. Polis menumpaskan 20 sindiket pinjaman tidak wujud dengan penahanan 174 ahli sindiket dalam operasi dilakukan di beberapa negeri sejak Januari hingga awal November lalu. Seorang individu mendakwa pernah menjadi mangsa skam pinjaman wang tidak wujud pada Disember 2020 lalu gara-gara memerlukan suntikan modal untuk meneruskan operasi syarikatnya. Dalam keadaan yang mendesak, dia terlihat tawaran pinjaman secara mudah di laman sosial. Dia bermula masa tu saya ada dapat satu job. Lepas tu saya tak ada funding, tak ada tau, satu job tu. So bila kita dalam keadaan terdesak, job tu nak jalan, so kita terpaksalah cari sos-sos yang ni. So saya ada nampak dekat Facebook masa tu ada macam iklan personal loan. Tanpa berfikir panjang, mangsa telah membuat panggilan kepada salah satu nombor di laman sosial yang ditemuinya. Jumlah yang dipohon sebanyak RM100,000. Dari penerangan yang diterima ketika itu, kesemuanya kelihatan seperti pinjaman yang sah. Bila saya apply dia okey. Dia minta lah dokumen macam biasa lah untuk apply loan kan. Masa tu nak apply untuk company. Okey, tak apa, dia kata SSM. Lepas tu dah 3 bulan bank statement. Itu je lah. Tu IC biasa lah, yang lain tu semua biasa. Lepas tu dia dalam masa seminggu macam tu dia reply balik. Okey, dia cakap dia tengah dalam proses. Dia suruh saya tunggu. Dia tak ada bujuk tau. Itu yang saya confident yang benda tu legit. Dia tak ada macam pujuk macam ni, tak ada. Dia punya style memang you kena submit semua dokumen macam you nak apply loan. Saya kena scam tu adalah bila loan tu dah approve. Okey, loan dah approve, kita kena pergi sign kan. Dia boleh suruh datang office. Seperti yang dijanjikan, mangsa telah pergi ke alamat yang diberikan untuk menandatangani dokumen pinjaman yang telah disediakan. Namun apabila tiba di lokasi, skamer memberikan pelbagai alasan untuk tidak berjumpa dengan mangsa pada ketika itu menerusi panggilan telefon. Mangsa juga diminta untuk membayar RM1,000. Dia cakap, bang,
Saya sekarang tengah meeting abang. Saya memang tak boleh turun. Cakap okey abang, kalau loan semua dah approve, dia dah bagi dah semua. Dia punya kelulusan loan tu. Dia kata abang kalau nak cepat, budak saya sekarang ada dekat LSD nak buat stamping. Lepas pada dia bagi tahu bank saya punya loan dah approve, dia siap masukkan 100,000 dalam saya punya account floating. Bila dia kata okey loan dah approve, tu dia call, please tolong check dalam your account ada tak. Yang tu memang ramai orang tak perasan lah. Memang orang cakap ish betul lah ni loan ni. Masa tu petang 3 lebih dia kata abang kena cepat sebab LSDM pukul 4 tutup. Saya boleh tak ingat sebab 1,000 yang dia minta tu kena bank in dekat runner dia tu. Ada nama personal runner dia tu India. Saya pun bank in on the spot tu, bank in. Okey, saya dah okey bang, besok abang datang office, kita sign agreement. Mangsa telah hilang kepercayaan apabila pihak scammer tidak dapat berjumpa dengan beliau seperti yang telah dijanjikan. Namun, kepercayaannya telah dikembalikan apabila scammer telah memasukkan sejumlah wang sebanyak RM100,000 di dalam akaun Mangsa dalam keadaan terapung. Dalam pukul 7 tu dia call lagi. Dia minta lagi. Daripada situ saya start macam lain macam ni kan. Dia cakap bang, okey sebelum abang nak sign agreement, sebab ada lagi satu ni, sebab abang punya si Chris dengan si Tos kan bila kita apply scoring dekat bank negara tak cantik bang, dia cakap. Cakap kalau nak settle, nak cepatkan ni, abang bayar lagi RM3,500. Baik. Cakap loan dah approve, aku nak bayar apa? Start pada tu saya kata, ini dah macam scammer kan. Lepas pada tu saya tag dia balik. Dia pun dah ni kan. Saya cakap you scammer ke apa, dia cakap dia gelak je. Tu selalunya dia orang ni susah nak text tu. Dia suka pakai voice call kan. Tu saya pun maki lah dia cakap. Semua keluar lah cakap. Lepas tu dia cakap you jangan ingat you pandai lah, kita orang lagi pandai, dia cakap. Scam pinjaman online ini adalah merupakan salah satu scam yang dia punya report dia agak banyak, agak tinggi. Masyarakat kita banyak yang terdesak yang memerlukan pinjaman. Maka mereka ini mencari jalan yang mudah melalui online, yang macam saya cakap tadi. Bagaimana nak tahu ini merupakan satu scam? Setiap pinjaman yang ingin anda buat haruslah di dalam permis itu. Dan ada 2 tempat yang anda boleh buat pinjaman. Hanya 2 ni saja. Bank-bank ataupun syarikat pinjaman berlesen. Ini 2 sahaja. Sangat mudah. Saya bagi tips yang paling mudah. Jika pihak yang di sana tu yang menawarkan pinjaman itu meminta untuk membuat bayaran fees. Apa-apa fees. Kalau dia minta je, itu scam lah tu. Setiap pinjaman tidak harus kita membuat bayaran terlebih dahulu. Antara tips lain yang anda boleh tahu bahawa ini merupakan satu scam, sangat mudah apabila anda kononnya berurusan dengan bank. Dia claim dia sebagai bank. Tapi apabila fees yang anda nak kena bayar tu masuk dalam akaun individu, itu salah satu petanda bahawa itu merupakan satu scam. Pelbagai kempen dan pesanan dari pihak berwajib dipaparkan untuk memberi kesedaran supaya masyarakat tidak terpedaya dengan iklan pinjaman wang tidak wujud ini. Modus operandinya amat jelas dan boleh dijauhi di peringkat awal dengan mengenal pasti keaslian iklan yang dapat dilihat di mana-mana laman sosial. Kru 999 bertemu pengurus Bank Negara Malaysia, Wijaya Durai Singgato, untuk mendapatkan maklumat mengenai talian 997 yang dikhususkan bagi aduan penipuan atau scam. National Scam Response Center adalah satu usaha sama antara Bank Negara Malaysia, NFCC, MCMC, PDRM dan industri perbankan. Okay. Orang ramai diseru agar menelefon bank tersebut atau 997 dengan segera dalam tempoh masa 24 jam
insiden scam itu berlaku untuk proses-proses menjejaki dana tersebut dan juga tindakan terhadap akaun-akaun keldai tersebut. Bank Negara sentiasa menyeru agar semua orang amalkan soal sekat SEBA. Soal sentiasa tanda-tanda yang mencurigakan. Okay. Yang kedua, sekat. Sekat daripada menjalankan langkah-langkah yang diseru oleh scammer. Sekiranya ada keadaan di mana too good to be true, sekat. Jangan buat apa-apa seperti yang dinasihat. Okay. Yang ketiga, SEBA. Kongsi maklumat tersebut kepada orang ramai, ahli keluarga, sedara mara agar mereka tak jadi mangsa scam. Bagi usaha yang lebih berkesan bagi membantras jenayah ini di masa akan datang, individu atau mangsa scam pinjaman wang tidak wujud diharap dapat membuat laporan polis dan berkongsi maklumat bagi setiap kejadian penipuan. Laporan Syukri Ibrahim 999. Saya ada gambar lori ni masuk dengan sampah penuh, dia buang dekat atas, dia turun dekat sini, dia lari ke bawah. Tak payah nak buat cerita bang. Isu pembuangan sampah di tempat pelupusan haram, khususnya di sekitar kawasan Selayang, ibarat tiada penghujungnya. Penduduk mengalami gangguan pencemaran persekitaran dek kerana sikap tidak bertanggungjawab segelintir individu. Rentetan itu, operasi membantras aktiviti pembuangan sampah haram dilaksanakan secara berkala oleh Majlis Perbandaran Selayang bagi mengawal isu berkenaan. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Kalim. Nampak dah. Okey. Nampak. Dia lari. Okey, standby. Standby. Okey, go. Kejar nah. Hei. Kau lagi mana? Seorang lagi. Weh, kau keluar kau. Datuk ni naik dah dia. Okey dah ke. Bermula Januari 2022 sehingga 19 Oktober 2023, sebanyak 80 buah lori dan 8 buah jentera telah disita ekoran terlibat dalam kegiatan pembuangan sampah secara haram di sekitar Selayang. Meskipun operasi sitaan lori diadakan secara berkala oleh Majlis Perbandaran Selayang, sikap segelintir individu yang melanggar undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan dikesan masih berlarutan. Tapak pelupusan sampah yang dikendalikan sebuah syarikat lantikan MPS ini antara lokasi pembuangan sampah yang dibenarkan namun telah ditutup pada awal Januari 2023. Tempat ni dulu tempat yang legal untuk buang sampah haram. Awal tahun ni tempat ni dah tak aktif dah sebab dah penuh. So dia dah tutup kawasan ni. Kita pun buat pemantauan berterusan, kita tak nak bila tempat ni dah tutup ada orang ambil kesempatan masuk buang sampah. Ada sekali dapat buat sitaan 17 Januari tapi bukan dalam ni lah. Dia tadi masuk tu ada kat pos tu, ada kat luar dia buang sisa binaan. So kita buat sitaan macam biasa kita punya prosedur, kita kompon, keluarkan inventory, kita simpan lori 30 hari.
Sehingga kini, difahamkan hanya tapak pelepusan sisa Lengai Kuang Rawang yang dibenarkan beroperasi secara sah sebagai tapak pembuangan sampah di daerah Selangor. Rentetan itu, beberapa kawasan berdekatan sungai, kawasan tanah terbiar serta penempatan penduduk menjadi lokasi sasaran longgokan sampah secara haram oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab. Walaupun papan tanda amaran telah dinaikkan di atas tanah sebagai notis amaran kepada individu yang menceroboh tanah tersebut, Tinjauan 999 bersama pihak MPS mendapati kegiatan pembuangan sampah secara haram di kawasan itu masih aktif. Bulan lepas kita ada turun dengan pejabat tanah untuk tengok lokasi ini. So masa tu pun ada cadangan juga untuk korek laluan ke apa. So ada pihak MPS letak batu barrier ni dekat pintu masuk tu untuk menghalang lori nak masuk ke apa-apa. Bila penguatkuasa buat pemantauan semula pada 2 November, kita tengok batu ni dialihkan. Lebih kurang jarak dia pun dalam 20 hingga 30 meter daripada tempat tu ke sini. So kalau dia nak alihkan ni pun rata kena ada mesin lah, tak boleh tarik pun. Kawasan Tanah Lapang ini antara tapak pembuangan sampah haram terbesar yang masih aktif hingga menimbulkan bau busuk yang berpunca daripada air larut resapan yang terhasil daripada sampah sarap berkenaan. Berdasarkan maklumat, selepas sampah tersebut dibuang di lokasi ini, mereka akan menggunakan mesin excavator untuk menolak atau membuang sampah berkenaan ke dalam gaung dan tindakan itu dipercayai boleh mengakibatkan pencemaran sungai. Kemelut pembuangan sampah haram turut membelenggu penduduk di kawasan Kampung Baru Kuang sejak setahun yang lalu. Projek ni dah lama lah ni. Dah masuk setahun lebih lah ni. Tapi segi dia saya jumpa dengan tuan tanah ni, dia cakap dia buat kilang. Kilang apa tu orang tak tahulah. Kata dia buat ni sodak tanah di sini, dia tambak tanah semua ni kan. Lepas tu lori masuk dengan laju 2 sampai 4 pagi. Dengan tengok dengan tanah, dengan lumpur, jalan pun tu pun dah pecah-pecah habis dah. Dengan abuk satu, dengan bawa laju satu. Tak ada peraturan. Sini jalan kampung. Lepas tu kalau musim hujan, air banjir. Jambatan yang dibina individu berkenaan bagi merentasi laluan sungai turut disyaki tidak mengikut spesifikasi ditetapkan sehingga menimbulkan kegusaran penduduk sekitar. Tinjauan kami diteruskan dengan operasi sitaan lori sampah haram yang disyaki menjadi penyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Itu dia. Nyorok je. Tadi lagi bahan. Bantu lari. Kunci. Keluar. Pemandu lori berkenaan sempat melarikan diri, dipercayai dengan melalui jalan semak bagi mengelak daripada dikenakan tindakan. Lari pula. Hei! Naiklah, hei! Tindakan tersebut hanya mengundang padah apabila lori yang ditinggalkan itu akan ditunda jika pemandu melarikan diri. Namun, kami didatangi seorang lelaki yang mengakui lori sampah tersebut adalah milik syarikatnya serta mendakwa lori tersebut mengalami kerosakan sehingga terpaksa diparkir di kawasan itu. Abang kata lori rosak, saya kejar tadi pemandu bang. Dia lari, saya kejar. Saya yang kejar pemandu tu dekat bawah ni. Jadi kalau abang kata abang pemandu, saya tak pastilah. Tapi yang kejar tadi, yang saya lah kejar ke bawah tadi. Pemandu lori ni saya pun tak tahu pergi ke mana dah sudah. Siapa ni? Itu orang bawah tu. Turun bawah. Turun bawah, lari. Saya nampak. Dia telefon saya tadi. Dia kata lori rusak, dia kata. Sekarang ni bukan abang pemandu lah? Bukan. Okey, kalau bukan abang pemandu, abang gerak. Tak, tapi ini memang company saya punya ni. Sama juga, saya bawa pun boleh. Sama pemandu tadi. Tahu, dengan kami memang tak ada nego apa-apa. Saya turun, saya nak sita, saya memang akan sita. Habis dia kata lori rusak, itu sebab saya panggil Pomin. Jangan cakap lori rusak apa-apa.
Saya ada gambar lori ni masuk dengan sampah penuh, dia buang dekat atas, dia turun dekat sini, dia selir dekat sini, dia lari ke bawah. Apa yang nak buat cerita, bang? Siasatan lanjut turut mendapati ini merupakan kali kedua suspek ditahan atas kesalahan yang sama dan lori sampah tersebut bakal disita selama 30 hari. Tangkapan kedua yang terdiri daripada seorang pemandu lelaki warga tempatan yang mendakwa sebuah grup chat di aplikasi sembang digital telah diwujudkan bagi menyebarkan maklumat mengenai lokasi hotspot tapak pelepasan sampah haram. Harga damsite Sungai Pusu. Roro 2 kaki RM30, campur RM30. Roro 3 kaki RM35, campur RM35. Maksud campur apa? Batu apa? Sampah campur. Klasifikasi dia kalau batu saja RM60 macam tu. Tangkapan dekat Villa Visari Sungai Pusu. Tahu tempat tu tak dibenarkan, betul? Ya, betul. So bila tahu, macam mana abang masuk juga? Kenapa masuk juga? Atas arahan toke ataupun abang sendiri yang pun arahan toke. Toke mesti tahu juga, betul? Betul. Memang tempat sampah haram yang bukan dibenarkan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 5 UUK 21, pemilik lori bakal dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 serta lori tersebut akan disita selama 30 hari. Sampaikan dekat pemilik syarikat, dapat kompaun datang kepada kita. Saya boleh nyatakan kesalahan-kesalahan ini kepada syarikat, kepada owner. Kita tahan 30 hari. 30 hari tiada pengurangan dan tiada keluar sebelum 30 hari. Menurut timbalan yang dipertua Majlis Perbandaran Selayang, Adi Faizal Ahmad Tarmizi, pihaknya memandang serius isu tapak pembuangan sampah haram ini apabila mendapati kegiatan tersebut semakin berlarutan selepas berakhirnya era pandemik sejak 2 tahun yang lalu. Yang pertama, mungkin tempat yang sepatutnya dihantar sampah-sampah ini agak jauh daripada kawasan Selayang. Yang keduanya, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini tidak memerlukan kos langsung untuk membuang sampah-sampah haram di mana-mana tempat yang diorang suka. Kami di MPS mendapati pemilik tanah sendiri membenarkan semua ataupun peniaga-peniaga membuang sampah kawasan tanah persendirian. Semua lori-lori ini menggunakan lorong-lorong tikus yang menuju ke tanah-tanah persendirian yang kedudukannya agak lebih dalam daripada jalan utama. Pihak MPS tidak akan berkompromi sama sekali dengan mana-mana individu yang didapati melanggar syarat di bawah Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelepasan Sampah Sarap MPS 2007. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang kanak-kanak lelaki berusia lingkungan 3 tahun terjatuh dari sebuah kereta yang dipercayai dipandu oleh salah seorang ahli keluarganya sendiri. Kejadian yang berlaku di persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Yahya Petra, Kota Baru, Kelantan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Polis sedang mengesan ibu bapa kepada seorang kanak-kanak berusia lingkungan 3 tahun yang terjatuh dari sebuah kereta dalam kejadian di persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Yahya Petra, Kota Baru, Kelantan, 17 Oktober lalu. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintenden Muhammad Suhaimi Ali, kejadian jam 5.42 petang itu berlaku dipercayai akibat pemandu kereta gagal memastikan pintu penumpang sebelah kiri ditutup dengan kemas dan memakai tali pinggang keledar terhadap kanak-kanak berkenaan. Usaha mengesan kenderaan dan kanak-kanak terbabit masih dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Suspek berusia 32 tahun dan isterinya ditahan reman sehingga 24 Oktober bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki etnik Rohingya yang mayatnya ditemui di Kampung Melur Lama, Kota Baru, Kelantan 18 Oktober lalu. Mangsa berusia 44 tahun maut dipercayai ditikam lebih 40 kali termasuk di bahagian dada dan perut oleh suspek yang merupakan rakannya sendiri. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, motif pembunuhan yang berlaku pada jam 9.30 pagi itu disyaki akibat cemburu kerana mangsa dipercayai mempunyai hubungan sulit dengan isteri suspek berusia 29 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 kerana membunuh. Seorang tukang kebun sekolah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh pengawal keselamatan di sebuah sekolah di Bandar Seri Botani Ipoh, Perak 20 Oktober lalu. Tertuduh K.R. Ravindran 55 tahun didakwa melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan kematian kepada Faizal Asri 43 tahun di dalam pondok pengawal sekolah jenis kebangsaan Cina Seri Botani, Simpang Pulai antara jam 3 petang hingga 8 malam pada 13 Oktober lalu. Perbuatan itu boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Mahkamah menetapkan 10 Januari 2024 sebagai tarikh sebutan semula kes bagi bacaan laporan kimia dan bedah siasat mangsa. Tertuduh Liu Ming Hui, 24 tahun dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM2,500 selepas mengaku bersalah memiliki lebih 19,000 dokumen membabitkan video dan gambar lucah kanak-kanak. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memiliki satu unit kad memori di dalam pemacu kilat miliknya yang menyimpan bahan pornografi kanak-kanak di sebuah rumah di Langkap jam 4.20 petang 29 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Oktober lalu, seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dipercayai disamun seorang individu bertopi keledar ketika berada di dalam lift di sebuah pangsapuri sekitar Johor Bahru. Rakaman insiden berkenaan berjaya dirakam kamera litar tertutup di dalam lift berkenaan sehingga tular di media sosial mencecah lebih 4 juta tontonan. Mungkin masalah kepada orang yang menggunakan dada kot kalau dia sanggup buat macam tu. Tapi kalau yang orang normal tak kemungkinan besar buat macam tu. Pasal kita pun manusia boleh berfikir. Lah dia pergi buat kat budak-budak macam tu. Kalau pasal lift ni perlukan security jaga dekat lift lah. Macam mana kita dekat kondo. Macam flat-flat PPRT risiko. Kalau takut perempuan balik kerja malam, kat situ kerajaan dah perlu buatkan guard security untuk jaga lift. Sebab ada banyak kes lah, orang kena bunuh dekat lift, orang kena samun dekat lift. Bagi saya, masyarakat kena ambil tahulah. Kena ambil tahu sekiranya nampak budak-budak seorang ke, kena perhatilah, ambil sedarlah masyarakat. Sebab benda kedai macam ni tak patutlah sekiranya tidak ambil tahu.
Itu kalau nampak budak-budak seorang, perhatikan pun dah cukup. Bagi mak bapak, bagi saya kalau boleh kena pantaulah anak mereka, jangan bagi seorang-seorang. Tu rasanya dia yang tak sepatutnya lah, biarkan seorang-seorang. Sekarang keadaan pun rasa tak selamat. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Slamet, pihaknya menerima laporan daripada mangsa berhubung kejadian berkenaan sekitar jam 5.25 petang. Susulan itu, ketangkasan pihak polis berjaya memberkas suspek yang berusia 43 tahun di pangsapuri yang sama kira-kira jam 11 pagi pada 17 Oktober yang lalu. Semasa pengadu iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang merupakan pelajar tahfiz di sebuah sekolah agama di Johor Bahru berada dalam lift bersama dengan suspek. Apabila lift itu sampai di tingkat 2, suspek telah menahan pintu dan tidak membenarkan pengadu ini keluar dan telah mula bertanya kepada pengadu adakah pengadu ada mengambil barang-barang salah. Pengadu mengatakan bahawa tidak dan kemudian suspek telah minta pengadu menyerahkan kad penalan, handphone dan juga beg duit Pengadu mengatakan bahawa dia tidak membawa IC dan dia tidak mempunyai duit. Suspek telah marah dan terus merampas dia punya handphone, anggaran lebih kurang RM500 beg duit, tapi beg duit itu tak ada apa-apa kosong. Dan kemudian terus bawa lagi bertindak atas maklumat tersebut, pihak polis telah berjaya menangkap suspek. Siasatan awal yang kita jalankan, suspek mengakulah dia telah menyamun kanak-kanak tersebut kerana dia terdesak memerlukan wang perbelanjaan harian dia. Hasil siasatan lanjut, suspek mempunyai 7 rekod jenayah lampau membabitkan jenayah dan dadah selain didapati positif dadah jenis morfin. Suspek juga telah dibawa ke bahagian narkotik untuk dijalankan pemeriksaan yang kencing. Dapati bahawa suspek positif dadah jenis morfin. Kes telah disiasat. Suspek dan mempunyai rekod jenayah lampau 2 melibatkan kes dadah, iaitu di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah Bahaya dan Seksyen 12.2 Akta Dadah Bahaya, 1 bawah Seksyen 302 dan 3 kes di bawah Seksyen 395 kerana kesisaan itu samun. Suspek tadi dituduh pada 22 hari bulan Oktober 2023 bawah Seksyen 392 kerana kesisaan, iaitu menyamun dan boleh dikenakan hukuman penjara tak lebih 14 tahun. Dan masa ini suspek belum lagi jatuh hukuman dan salih sebutan semula kes pada 20 hari bulan 11 2023 dan mahkamah tidak membenarkan suspek diberi jamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara dan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Isu kekurangan bekalan beras tempatan dalam pasaran masih mencetuskan kebimbangan orang awam. Ops Jamin dilancarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN ke atas sebuah pasar raya sekitar Ceras Jaya bagi memantau permasalahan tersebut. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok 180 tan metrik beras putih tempatan bernilai RM405,000. Proses sitaan pertama membabitkan kilang beras itu dilakukan menerusi operasi beras putih tempatan BPT yang dijalankan bersama Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerima 47 aduan berhubung isu beras sepanjang pelaksanaan OP Jamin. Isu kekurangan bekalan beras tempatan dalam pasaran dilihat masih menjadi persoalan, apatah lagi pengeluaran beras itu dikatakan mencecah 60 hingga 65% setiap tahun. Lebih-lebih lagi, isu ini wujud sejak sebulan selepas peningkatan harga jualan beras putih import daripada RM2,350 ke RM3,200 satu tan selaras dengan harga di pasaran antarabangsa. Sejak Julai lalu, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah menerima 331 aduan orang awam membabitkan isu bekalan keperluan serta harga beras.
Susulan itu, pihak KPDN mempergiatkan pemantauan menerusi Ops Jamin ke atas pelbagai peringkat rantaian pengedaran beras termasuk pengilang, pemborong dan peruncit di seluruh negara bagi menyelesaikan isu tersebut. Jam 1 petang, pihak berkuasa tiba di sebuah pasar raya yang terletak kira-kira 20 km dari ibu pejabat KPDN bagi memeriksa bekalan beras di premis terbabit. Beza lebih RM10 tak? Kan RM8 senang. Kalau yang ini banyak. Itu tak ada masalah. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan beras tempatan di premis ini dipercayai tidak mencukupi bagi menampung keperluan pengguna di kawasan itu. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh, pihaknya telah memeriksa lebih 31,000 premis termasuk kilang beras di seluruh negara sejurus pelancaran Ops Jamin pada 7 Julai lalu. Kita hari ini turun melihat keadaan bekalan, ya, terutamanya bekalan barang-barang keperluan seperti beras lah. Kita nak tengok sama ada sudah ada reda keadaan kerana kita dengar kebelakangan ni ada sedikit reda. Jadi saya turun sendiri untuk melihat sama ada betul atau tidak keadaan tersebut. Jadi kita lihat masih lagi belum. Kita juga tengok berkenaan dengan harga beras import yang paling murah kita tengok tadi. Dia agak RM10 lebih mahal daripada beras tempatan, ya. Jadi ini ialah satu perkara yang KPDN akan ambil kira untuk membantu rakyat. Operasi bersepadu yang dijalankan pihak KPDN serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM ini turut mensasarkan penghasilan inisiatif lain dalam memenuhi permintaan beras pengguna. Sepanjang kita berhadapan dengan keadaan sedikit masalah bekalan beras ini, KPKM dan KPDN sudah pun bekerjasama di mana kita juga di masa yang sama buat jualan rahmah beras, ya, di mana KPDN jual beras import dengan harga rahmah iaitu lebih kurang harga beras tempatan, dan KPKM melalui Fama dan LPP menjual beras tempatan. Jadi itu membantu kekurangan bekalan beras di pasaraya, ya. Kita amat-amat ambil berat dan KPDN akan mempergiatkan lagi kita punya jualan rahmah beras. Menurut beliau lagi, pengguna boleh membuat aduan melibatkan isu bekalan barangan keperluan dan mengemukakan maklumat tersebut di saluran rasmi KPDN. Kita sudah buka satu QR code untuk aduan bekalan yang kita link dengan WhatsApp punya line. Kita ada pelbagai kita punya saluran aduan. Kita ada apps Easy Adu, kita ada email, kita boleh walk in, ya. Kita ada WhatsApp number. But kita nak mudahkan lagi, kita bagi QR code to the WhatsApp number. And this is specific untuk bekalan. Di mana aduan ini akan dimulakan siasatan dalam masa 24 jam. Tindakan tegas juga akan dikenakan kepada mana-mana pihak yang didapati melakukan perihal dagangan palsu melibatkan nama, kandungan atau jenis beras mengikut Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011.
Elak scammer dan jangan mudah terpengaruh dengan setiap promosi pinjaman wang di media sosial. Jika ada, jangan layan atau don't respond. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.